Baik, pelbagai dana sebenarnya diumumkan kerajaan dalam Belanjawan 2023 untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana di negara ini terus mengembangkan perniagaan mereka. Jadi untuk kita mengulas dengan dan juga mengupas dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini bersama dengan saya menerusi Google Meet ketika ini, Datuk Wira Dr. Arya Putra Ismail, Presiden Kumpulan yang juga Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, apakah peruntukan yang telah diterima oleh SME Bank sewaktu pengumuman Belanjawan 2023 Jumaat lepas? Saya nampak banyak juga perincian dana-dana untuk SME Bank dan mungkin boleh Datuk kongsikan tentang jumlah dana, sasaran dan juga inisiatif yang akan dilaksanakan, Datuk. Terima kasih Haris. Sebelum itu mungkin saya ingin mengulaskan sedikit berkenaan dengan pembentangan Belanjawan 2023 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita yang pada Jumaat yang lalu. Ia merupakan satu pembentangan yang bagi saya amat baik sekali dan akan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, di mana kita telah melihat peningkatan peruntukan belanjawan yang amat besar dalam sejarah negara kita, sebab itu sebanyak 388 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak hampir 57 bilion ringgit berbanding belanjawan sebelumnya. Dan ini telah menyentuh pelbagai lapisan masyarakat dan juga perubahan dasar-dasar yang bakal berlaku pada tahun 2023. Untuk SME Bank, jumlah inisiatif yang bakal diterima untuk 2023 adalah sebanyak 1.34 bilion ringgit. Ini merangkumi inisiatif baharu, inisiatif sambungan dan juga program usahawan. Bagi inisiatif baharu, SME Bank telah menerima 3 inisiatif yang berbentuk, yang pertama skim pembiayaan perusahaan sosial, iaitu sebanyak 20 juta ringgit, di mana kemudahan ini adalah merupakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan sosial ataupun SE asas ataupun dan juga SE accredited, dan mereka dapat menggunakan pembiayaan ini untuk modal kerja dan juga pembelian peralatan. Yang kedua adalah skim Juara Lestari. Ini merupakan skim pembangunan kapasiti ataupun capacity building yang telah dirangka oleh SEDA, iaitu anak syarikat kami, bagi menyokong pembangunan keusahawanan sosial. Ini untuk bukan saja kita nak promote, kita nak juga mencari usahawan sosial yang di luar yang masih belum mendaftar ataupun belum diberi akreditasi oleh pihak kementerian, dan jumlah dana yang diperuntukkan adalah sebanyak 1 juta ringgit. Yang ketiga adalah skim insentif kelestarian. Ini merupakan program latihan dan bimbingan tentang pengenalan kepada ESG oleh para PKS. Kita pun semua sedia maklum, Haris, keperluan pematuhan ESG telah menjadi lebih penting, dan juga seluruh perniagaan, bukan sahaja PMKS dan juga tetapi juga syarikat-syarikat besar harus mematuhi sebelum mereka dapat explore new market, terutamanya market di western countries. Yeah. Dan jumlah dana yang diperuntukkan adalah sebanyak 10 juta ringgit. Ini telah jumlah inisiatif baharu yang telah diberikan kepada SME Bank ada sebanyak 31 juta ringgit. Yeah. Dan Haris, kalau saya boleh terangkan sedikit berkenaan dengan program-program sambungan, Haris, ataupun inisiatif sambungan yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan dalam Belanjawan 2023. Ini adalah kerana pihak kerajaan sentiasa mendengar rintihan dan juga keluhan para PKS, dan input-input yang diberikan oleh pihak SME Bank kepada kerajaan, mereka telah mengenal pasti inisiatif yang harus diteruskan. Terdapat beberapa inisiatif sambungan yang bakal diteruskan oleh SME Bank pada tahun ini, iaitu yang pertama iaitu SME Bank Recapitalisation Fund. Kita semua sedia maklum, Haris, sewaktu pandemik COVID-19 melanda, banyak syarikat-syarikat PKS telah dibelenggu masalah hutang, hingga menyebabkan mereka tidak berkeupayaan untuk mendapat pinjaman untuk bangkit semula setelah COVID-19 berakhir. Jadi dana ini diperuntukkan oleh 3
agensi kerajaan iaitu SME Bank sendiri, Bank Sempadan Nasional dan juga Teraju. Dan jumlah dana yang diperuntukkan adalah sebanyak 600 juta ringgit. Ini adalah dalam bentuk suntikan modal tunai bagi mengukuhkan modal asas sektor PKS negara. Ya. Yang Ya. kedua, Ya, Datuk, Ya, Pak Faris. mungkin Ya. difahamkan tadi Datuk ada menyebut berkenaan dengan yang kemudahan sedia ada yang mungkin diumumkan semula ini. Mengapa peruntukan ini diperkenalkan kembali dan mungkin apa tujuan kemudahan ini, Datuk? Sebenarnya kita telah mulakan inisiatif ini pada tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, banyak pihak yang bertanya adakah inisiatif ini akan diteruskan dalam Belanjawan 2023. Ya. Dan seperti saya terangkan tadi, setelah input dan juga rintihan-rintihan oleh para PKS di luar sana telah disampaikan oleh kami kepada pihak kerajaan. Pihak kerajaan telah mengenal pasti dan bersetuju bahawa inisiatif yang dilaksanakan pada tahun lepas harus diteruskan bagi memastikan para PKS ini berdaya saing dan lebih mampan untuk mengharungi segala rintangan dan juga cabaran untuk kembali setelah COVID-19 berakhir. Ya. Itu adalah kenapa pihak kerajaan bersetuju untuk menyambung semula. Datuk, menuju ke hadapan, selain kemudahan pembiayaan, apakah fokus SME Bank dan unjuran yang telah dikenal pasti, Datuk? SME Bank mempunyai dua mandat utama, Haris. Yang satu adalah memberi pembiayaan kepada sektor PKS dan yang kedua adalah memberi latihan ataupun bimbingan atau handholding. Itu mandat yang kami namakan Beyond Financing. Itu adalah dua mandat utama yang dimainkan oleh SME Bank pada masa ini. Dan SME Bank sebagai agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan memastikan peruntukan Belanjawan 2023 ini akan digunakan untuk membantu dalam pembangunan bukan sahaja pembiayaan dan tetapi juga pembangunan modal insan dan kapasiti PKS. Dan ini adalah amat penting untuk memastikan kelestarian para PKS. Dan apakah bentuk capacity building atau bukan bentuk pembiayaan yang akan ditawarkan oleh SME Bank? Ya. Kami telah membuat pembaharuan apabila kita bercakap mengenai capacity building ataupun handholding tadi. Ya. Kalau dulu modul kita hanya tertumpu kepada pembangunan kapasiti untuk memajukan perniagaan, tetapi pada tahun 2023 pihak kami telah membuat pembaharuan dari segi pengenalan subjek-subjek ataupun modul baharu berkenaan dengan ESG. Ini adalah penting, Haris, kerana ramai PKS di luar sana masih kurang pasti apakah bentuk-bentuk cabaran yang bakal mereka hadapi setelah COVID-19 berakhir. Ya. Dan modul-modul ESG ini kami akan terapkan dalam seluruh latihan dan juga bimbingan yang bakal kami adakan untuk para PKS. Dan SEDA, iaitu anak syarikat kami, Center for Entrepreneurial Development and Research, akan memberikan peranan yang penting untuk memastikan agenda pembangunan capacity building berteraskan ESG akan berjaya terlaksana. Salah satu agensi yang merupakan ahli penandatangan UNDC atau United Nations Global Impact. Antara modul yang bakal kami perkenalkan di bawah program ini termasuklah pengenalan terhadap ESG untuk perniagaan, pengukuran dan pelaporan karbon, pelabelan hijau dan perolehan hijau, pengukuran kesan sosial dan pengeluaran, dan terakhir sekali penggunaan mampan untuk perniagaan. Ya. Ini adalah bentuk latihan dan bimbingan. Selain daripada itu juga, Haris, kami juga akan memperkenalkan program iTekad Bank Negara Malaysia. Ini adalah juga merupakan inisiatif Beyond Financing kami. Ya. Kami telah memperkenalkan iTekad penyaluran komuniti pada tahun 2022 yang lalu dan ianya amat berjaya. Dan pada tahun ini kami akan memperkenalkan iTekad Ishraf dan ini menyasarkan
para usahawan asnaf di luar sana. Kami telah melakukan israf 1.0, 2.0 dan ini adalah pembaharuan israf 3.0 atau kami menamakannya ia sebagai SME Bank Etikat Israf. Baik, Datuk Arya Putra Ismail, terima kasih atas perkongsian pandangan melihat kepada pasca belanjawan 2023 sudah tentu menjadi pemangkin utama SME Bank sebagai pemangkin utama kepada PMKS di negara ini. Terima kasih sekali lagi Datuk Arya Putra Ismail, Presiden Kumpulan yang juga Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank.